Assalamualaikum. Hai, hari ke-7 challenge. Okey, hari ni kita buat yang bab yang ke-8, hukum samsarah dan ju'alah. Dia gabung dua kali lah, dia sebab ada persamaan, tapi ada beza sikit lah. Dan dia punya tu pendek-pendek je kan, dia punya materi dia pendek, jadi dia gabungkan satu kali. So dia punya target untuk materi ni ialah satu, memahami definisi samsarah dan ju'alah secara mendalam, memahami rukun dan syarat samsarah dan ju'alah, memahami persamaan dan perbezaan antara samsarah dan ju'alah. Definisi takrif samsarah iaitu as-samsaratu hiya hirfatun yakunu muhtarifuha wasitatu bainal ba'i wal mushtari. Samsara adalah satu profesi pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Ni perantara penjual dan pembeli. Mudah je kan, maknanya macam ejen lah kan, broker ke. Jadi dia macam perantara antara penjual dan pembeli lah. Okey, dia punya pengertian lain, para fuqaha mendefinisikan samsara sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk menjual ataupun membeli. Salah satulah kan, ke ejen untuk penjual ke untuk pembeli. Definisi samsara juga berlaku untuk dalal, iaitu orang yang bekerja untuk orang lain dan upah, baik menjual ataupun membeli. Kadang-kadang dia cakap samsara, kadang-kadang dia cakap dalal. Benda yang lebih kurang sama lah kan, perantara macam wakil kan. Okey, ada dalil daripada ni Abi Gharazah ni. Dahulu kami para sahabat berjual beli di pasar-pasar di Madinah, dan kami menyebut diri kami samasirah, para simsalah. Keluarlah Rasulullah SAW kepada kami, kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik daripada nama kami. Rasulullah SAW sabda, wahai orang golongan para pedagang, sesungguhnya jual beli seringkali disertai dengan ucapan yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan sedekah. Abu Daud, Ibnu Majah, Abdul Ahmad. Okey, yang ke seterusnya ialah rukun samsarah. Rukun samsarah ada 3. Biasa ada 3 lah. Yang pertama ialah akidani, iaitu pelaku akad. Yang kedua mahlul akad ni objek akad. Yang ketiga sirat, ijab kabul lah. Kalau akidani biasa 3 juga, akil, mumayyiz dan muhtar. Akil tu berakal, tidak gila, waras, tidak mabuk berat lah. Yang kedua tu mumayyiz, sekitar 7 tahun ke atas dia dah boleh jual beli lah kan. Yang ketiga muhtar. Muhtar ni bebas lah, tidak ada paksaan lah. Okey, yang tu akidani, pelaku akad. Yang kedua ialah mahlul akad ni, objek akad ni. Antara dua lah, dia objek akad tu sama ada upah dia ataupun pekerjaan dia. Pekerjaan yang orang yang nak buat tu kan, yang wakil tu nak buat tu, dia haruslah jelas maklum. Jelas tu maklum lah, barang apa yang dia nak jual belikan, spesifik lah. Dia tak boleh tak spesifik kan. Kalau rumah tu, rumah yang mana satu, nombor jalan, spesifik lah. Berapa lama simsar akan bekerja? Jika tidak jelas, maka akadnya fasad. Berapa lama? Ada juga ejen tu, kita suruh ejen jual rumah kan, kita kena cakap berapa lama yang kita nak suruh dia jualkan rumah kita. Sebulan ke, seminggu ke, tak kisah, kena cakap, tapi kena ada dia punya masa dia lah. Tidak boleh samsara yang haram, jual beli orang kota dengan orang desa. Yang ni kalau orang desa dengan kota tu, orang kampung datang bawa barang dia tak tahu harga pasar kan. Tengah-tengah apa tu kita beli, kita main harga kat situ kan. Itu tak boleh. Tidak boleh ada unsur samsara. Tidak boleh ada unsur samsara ala samsara, maksudnya ejen cari ejen lagi. Dia atas ejen lagi. Itu tidak boleh. Kalau upah ni, upah dia boleh ujrah atau commission lah. Harus jelas. Dia punya tu kena jelas. Dia ada banyak kategori, bukan kategori. Contoh dia macam ni lah, berupa jumlah wang yang tertentu. Maksudnya kalau kau jual ni, aku bagi kau 1,000. Itu maksudnya fix lah kan, yang sudah tertentu. Berupa peratus dari untung. Kalau dia ada berapa pilih di antara ni kan, peratus dari untung, maksudnya kalau barang tu harga dia 1,000 kan, nanti aku jual lah 2,000. Jadi tolak modal tu ada untung yang 1,000 tu,
kan deal lah dua orang tu, deal kau nak berapa aku nak berapa macam tu kan, nak bagi tu berapa persen, itu ikut persen daripada untung, berupa peratus dari harga barang. Yang ni keseluruhan harga barang. Macam kalau jual rumah kau dapat persen, 3% ke 2% ke daripada harga jualan. Yang keempat berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan menjual. Yang ni kalau kadang aku jual baju ni RM10, kau tak kisahlah nak jual RM20 ke RM50 ke, janji yang lebih tu kau punya, yang aku punya yang penjual tu dia kata dia nak RM10 tadi kan, yang lebih tu pulang kepada ejen tu yang nak jual lah. Berupa ketentuan lain sesuai kesepakatan. Apa-apa lagi kesempatan yang dia deal dua orang lah. Upah tidak boleh ada unsur gambaran fahish yang keji atau penipuan. Tidak boleh terlampau ada penipuan kat situ lah, terlampau tinggi sangat ke terlampau rendah sangat lah. Okey, yang ni yang ketiga ialah ikut ijab kabul. Satu muafiq, muafiq. Yang kedua satu majlis akad. Yang ketiga tidak ada fasil, tidak ada halangan lah antara dia tu kan, dia tak dengar ke, mungkin ada batasan lah, halangan. Saling mendengar ucapan ijab dan kabul. Jadi dia tu ada cakap, ada terima, ada penawaran, ada terima lah. Okey, yang ke dalil dia panjang lah juga kan. Okey, satu je lah. Telah bersabda Nabi SAW, kaum muslimin bermuamalah sesuai syariat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram. Muamalah larangan samsara ala samsara. Samsara ala samsara adalah ejen yang mencari ejen lagi. Antara penjual dengan pembeli tu dia ada banyak ejen, bersatu ejen kan. Yang tu tak boleh. Hukumnya haram kerana tidak sesuai dengan definisi samsara, iaitu pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Sebab yang dia punya takrif kat sini, tiga penjual, pembeli, kau tengah-tengah. Maksudnya kau berantara. Kalau penjual, pembeli, ejen lagi, baru pembeli, maknanya kau dengan antara ejen dengan penjual. Jadi tak boleh, tak termasuk dalam takrif ni kan. Dia dah tak sah lah. Jika ejen paling bawah mendapatkan pembeli, maka ejen di atas tidak berhak mendapatkan fee ejen tu. Itulah sebab yang dia cari bawah. Jadi orang yang paling bawah tu yang dapat, dan penjual yang lain tu goyang kaki dapat fee kan. So itu tak diharamkan lah dalam Islam. Apa ni lagi satu, dia punya samsara ni yang ada jenis 4-5 jenis tadi kan. Macam mana kita dapat untung kan, sama persen ke, fix ke, peratus yang untung ke, semua benda tu. Ini semua jual beli barang saja. Barang je kita boleh buat macam ni. Kalau fee untuk jasa per servis, untuk macam orang tak cari student ke kan, tak cari something yang dia punya sifat bisnes dia servis, dia tak boleh bagi macam ni. Dia kena satu je, dia kena fix je. Macam kau cari aku satu student RM20 ke RM10 ke kan, macam tu. Itu untuk servis lah. Tak boleh letak macam barang lain. Okay, yang ju'alah ni, definisi ju'alah, al-ji'alatu hiya iltizamu audi ma'lumin ala amalin mu'ainin ma'lumin. Ju'alah adalah suatu janji memberikan kompensasi materi harta yang tertentu untuk suatu perbuatan jasa tertentu. Yang ni tadi tu contoh dia, benda ni pengumuman something kita hilang kan, kucing hilang ke kan. Kita buat pengumuman, lepas tu kita cakap nanti siapa yang dapatkan kucing saya dapat duit RM100, macam tu kan. Yang ni dah ju'alah, dia terbuka kepada siapa-siapa je, dia tak ada tertentu. Tapi dia cakaplah berapa tu, kena cakaplah berapa ringgit, RM100 tu kena. Tapi orang tu siapa-siapa je yang boleh dapat, siapa-siapa dah dapat nanti duit tu. Dia tak spesifik orang lah. Hukum ju'alah, hukumnya boleh dan jaiz lah. Contoh dia punya dalil ni kat sini, dia cakap pasal surah Yusuf lah. Surah Yusuf
ayat 72, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan sesiapa yang dapat mengembalikannya akan memperolehi bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. So dia kata siapa yang dapat piala tu dapat makanan berat beban unta kan. Jadi dalil kebolehannya dari takrir Rasulullah SAW membolehkan pengambilan upah dari atas pengubatan dengan menggunakan surah Al-Fatihah dari sayembara. Ju'alah bukanlah bentuk akad untuk dua pihak, artinya dia tak perlukan akad dua pihak, maknanya sepihak je pun boleh dah sah lah. Macam tadi ada orang tu buat pengumuman kan, siapa yang jumpa kucing nanti dia dapat duit 100. Dan orang yang nak siapa-siapa tu tak perlulah cakap saya terima nak cari kucing, tak payah, kau cari je lah kan. Ok, yang ni kalau ni ini non akad lah, tak ada akad, cuma ada ikrar saja. Rukun ju'alah, rukun ju'alah sama juga, ada dia punya pelaku akad, objek akad dengan sigot-sigot tu, ikrar tu lah. Orang yang pelaku akad tu orang yang memberi pengumuman lah, orang yang memberi pengumuman tu dia harus jelas lah, dan tidak boleh membatalkan jika sudah dikerjakan oleh peserta tu dah jumpa, dia tak boleh nak dibatalkan kan. Lafaz sayembara dia punya pengumuman ni tidak ada batas ketentuan masa lah, sampai bila kau boleh carilah kan. Contohnya barang siapa yang boleh menjualkan buku saya bagi upah RM10. Ni macam affiliate pun sama juga kan. Affiliate tu siapa-siapa yang dapat customer dia dapat berapa ringgit kan, macam tu lah. Pekerjaan pun harus jelas. Masukkan kalau tadi jual buku apa, buku tertentu tu buku apa, atau mencari apa yang kucing yang hilang tu ada spesifik gambar ke apa kan. So kalau jenis upah pula, upah dia harus jelas juga, dapat berapa ringgit ke berapa. Ok, persamaan antara samsara dan ju'alah, dua-dua ni adalah wakil untuk membuat satu pekerjaan kan, membuat pekerjaan mencari ataupun membeli kan, menjual kan, membeli boleh, menjual pun boleh. Jadi yang ni diwakilkan macam perantara. Kalau persamaan yang kedua ialah dua-dua ni boleh diberi upah. Ok, wakil dia adalah wakil dan dia boleh diberi upah. Tu persamaan antara dua ni lah. Perbezaan antara samsara dengan ju'alah ni, yang samsara tadi dia kena ada akad dulu kan. Akad dulu kau nak jual aku punya barang. Kalau dropshipper yang tak ada akad tu, dia main gambar, letak gambar-gambar je macam tu, tak boleh. Itu haram sebab dia tak ada akad sebelum tu. Kalau ni kalau samsara dia tidak ada perlukan akad lah, sebelah pihak je lah. Dia ada siapa-siapa yang dapat jual tu dia dapat lah kan, dia dapat fee lah. Yang kedua perbezaannya adalah waktu tadi. Samsara ni ada waktu dia, waktu yang jelas lah. Kalau ju'alah tak ada waktu yang jelas, tak kisah bila-bila. Perbezaan antara yang ketiga, upah samsara boleh berapa type tadi lah kan. Boleh peratus, boleh fix, nominal fix, ataupun daripada untung ke persen ke, yang tu boleh pilih lah. Kalau ju'alah dia memang kena satu je, tu fix, dan pastilah berapa ringgit tu. Perbezaan yang keempat hanya untuk jual beli, tidak boleh untuk servis samsara tadi kan. Kalau untuk servis tak boleh dapat jenis macam barang. Kalau servis dia hanya fix. Ok, itu sajalah. Assalamualaikum.